Ajaran ini kerja ini 13 tahun di Mekah macam-macam orang buat Nabi. Nah, pergi Madinah dapat kerajaan berhadapan Rom Parsi pula kerana ajaran ini, seruang ini. Nah, Raja Arab bukan Arab, sehingga Allah Ta'ala menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Orang beriman difardukan kamu berperang. Nah, Allah Ta'ala izinkan berperang. Nak cerita jihad ni salah satu jalan dia perang. Perang ni jalan terakhir. Nah, sebab tu selama mana ada jalan perdamaian, keamanan, dahulu keamanan. Ada sebab tu hari ni peperangan yang betul-betul diiktiraf oleh ulama hanya di Palestin sahaja. Nah, hak lain ada pertikaian, termasuk di Suria. Nah, sebab apa? Sebab selama ada jalan keamanan, dahulukan keamanan. Nah, sebab Islam Nabi ajar bila berperang, pokok tak boleh potong, perempuan tak boleh sentuh, orang orang tua tak boleh sentuh, orang sakit tak boleh sentuh. Jangan cara rumah ibadah orang bukan Islam tak boleh robok, tak boleh bakar, paderi tak boleh bunuh, orang awam tak boleh sentuh, orang awam tak boleh sentuh. Nah, musuh pula kalau dah tak mampu nak berlawan, dah lemah, jangan bunuh dia. Itu Sayyidina Ali bila berjaya menjatuhkan musuh siapa? Bunuh aku. Sayyidina Ali tak bunuh, Sayyidina Ali tinggal dia. Sebab apa kamu tak bunuh aku? Jawab Sayyidina Ali, kalau aku bunuh kamu bukan kerana Allah, kerana aku. Sebab kamu siapa aku? Ini disiplin tentera Islam. Sebab tu dah Islam terbukti. Ada sehingga tawanan perang akhirnya masuk Islam. Tentera Mongol yang kita baca sejarah, yang menjatuhkan Empire Abbasiyah, yang bunuh orang Islam juta-juta, sembelih hidup-hidup orang Islam, sembelih ayam. Nah, pergi pada orang Islam bawa pisau sembelih orang Islam berjuta-juta di Iraq, di kota Baghdad. Dalam sejarah peristiwa berdarah kota Baghdad, bagaimana golongan ini yang tak ada hati perut, yang bunuh sewana-wana orang Islam ini. Khalifah dia bunuh, menteri dia bunuh, orang lain apatah lagi. Dah 4 tahun baru rakyat tak hilang. Kesudahan tentera ini akhir masuk Islam. Masuk Islam akhirnya bila peperangan Ain Jalut di bulan Ramadan, mereka nak masuk Palestin. Datang tentera Mesir berlawan, akhirnya menang tentera Mesir. Nah, lalu mereka ditawan. Bila ditawan, mereka tengok akhlak tentera Islam yang melayani mereka, yang tidak menzalimi mereka. Akhir masuk Islam. Masuk Islam, akhir tentera yang jahat masuk Islam. Bukan sekadar masuk Islam, berjuang Islam walaupun jahil. Maksud jahil, setengah ulama kata arak duk mulut lagi, minum arak lagi, tapi berjuang Islam. Nah, minta minum arak tak mabuk tapi lawan Islam, teruk pada Mongol lagi. Mabuklah berjuang Islam. Jasa mereka lah Islam sampai ke India, terbukanya India. Ini Islam. Jadi jihad ini perkara paling besar dalam Islam. Sebab cabaran dia besar. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'da 'alaihim asyqa. Kalaulah perjuangan Islam itu perjuangan dekat, perjalanan singkat, lattaba'u, berduya-duya orang ikut kamu Muhammad, walakin ba'da, tapi perjuangan Islam jauh. Menang dia tak nampak kat mana. 'Alaihim asyqa, mereka memperjuangkan agama ini akan berhadapan dengan kepayahan. Ada yang dibunuh, seperti Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, pengikut Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu. Para sahabat Nabi sampai hancur badan. Kerana apa? Memperjuangkan Islam. Sebab tu sumbangan tak sama. Kita bagi orang sakit, orang kebakar rumah, pahala bermula 10. Sebab nak bagi dia mudah, simpati kita. Kesan pula nampak cepat. Orang sakit dapat berobat, orang lapar kenyang, orang kebakar rumah siap rumah baru sebab sumbangan ramai orang. Adapun fi sabilillah, kita bagi sumbang hari ni, Islam tak menang esok. Nah, tak nampak Islam menang kat mana. Yang menyebabkan sekali bagi tak nak dah. Yang menyebabkan ramai orang mutasakituna fit tariq, gugur di tengah jalan. Sebab apa? Aku berjuang lama tak menang-menang juga. Sebab apa? Sebab Islam jauh perjalanan dia dan perjuangan dia jauh. Sebab itu ada setiap sumbangan itu masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salih habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Bandingkan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah seperti sebiji benih mengeluarkan 7 tangkai, setiap tangkai mengeluarkan 100 biji buah.
Dan Allah melipat gandakan pahala kepada sesiapa yang dikehendaki, dan Allah sangat luas kurnia, dia lagi sangat mengetahui. Nah, Nabi SAW setengahnya terbau-bau yang sangat harum, semerbak. Jibril bawa apa ini? Jawab Jibril, inilah bau Masyitah binti Fir'aun, pengasuh anak perempuan Fir'aun. Kisah berlaku di zaman Nabi Musa. Di zaman Fir'aun, orang gaji Fir'aun masuk Islam. Kerja Allah Ta'ala, siapa sangka hidayah Allah masuk istana Fir'aun. Tengok-tengok isteri Fir'aun Asia masuk Islam. Orang gaji dia Masyitah, pengasuh anak dia masuk Islam. Kisah Masyitah ni, satu hari dia sikat rambut anak Fir'aun. Tiba-tiba sikat terjatuh. Bila terjatuh sikat, terlatah mulut, bismillah, celaka Fir'aun. Dengan nama Allah, celaka Fir'aun. Lalu dengar anak perempuan Fir'aun, kata anak perempuan Fir'aun, nah, betul ke mana Tuhan lain daripada bapa aku? Jawab Masyitah, ya Tuhan aku, bapa kamu Allah, Tuhan kita Allah. Lalu jawab anak Masyitah, anak Fir'aun, berani kamu aku cerita bapa aku? Dia hukum Masyitah. Lalu jawab Masyitah, persilakan. Nak cerita imam bila dah bertunjang berakal ni, tak dapat dipatahkan lagi. Ribut kuat mana tak patah, kerana patah tubuh lain, sebab dah bertunjang berakal umbi dah. Nah, seperti mana Bilal bin Rabah, khabar al-Arab, Sumayyah di zaman Nabi SAW, yang disula sampai mati, dipajang di tengah padang pasir, dipanggang hidup-hidup atas bara api, tak berganjak iman. Masyitah mendahului sahabat-sahabat ini. Lalu anak perempuan Fir'aun cerita pada bapa dia. Fir'aun panggil Masyitah. Lalu kata Fir'aun, betul ke mana Tuhan lain daripada aku? Jawab Masyitah, ya Tuhan aku kamu Allah. Makna Masyitah ni di belakang Fir'aun, Allah depan Allah. Dalam hati Allah, mulut Allah. Inilah keimanan yang sebenar. Sebab iman iqrar bil lisan, sebut dengan mulut, tasdiq bil qalb, membenarkan dalam hati, af'alul jawarih, buat dengan anggota. Itu iman. Nah, kalau mulut saja hati lain, tak iman. Nah, ni mulut lain hati lain, belakang lain, depan lain. Oh belakang nak nikah seorang lagi, depan kain batik dah kat bini, lagi tajuk. Nah, Masyitah, nah, bagaimana dia menegakkan keimanan dia di hadapan Fir'aun. Terkejut Fir'aun. Kata Fir'aun, sama ada kamu balik sembah aku, ataupun kamu satu keluarga aku bunuh dengan cara aku rubuh hidup-hidup. Fir'aun, kanak-kanak dia sembelih, lahir budak-budak sembelih macam sembelih ayam. Yuzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak laki-laki kamu. Ni Fir'aun. Kalau kanak-kanak dia sanggup sembelih, ini kan boleh orang besar, orang gaji. Nah, kanak-kanak dia sanggup sembelih, dia arah sembelih hidup-hidup. Nah, kata Masyitah, bunuhlah kami. Cukup menakjubkan pendirian ini, keimanan ini. Bunuh kami, dipilih mati. Padahal dia boleh pilih rukhsah, mengaku sembah Fir'aun tapi beriman kepada Allah, tapi dia pilih asimah, mati. Lalu Fir'aun arah kumpul kayu, letak kawah besar, letak air hingga mendidih. Lalu diuji keimanan perempuan ini. Diuji. Dia tak bunuh Masyitah tu, dia sentuh suami dia. Orang perempuan, tak lemah orang perempuan ni, suami tak boleh lakukan apa-apa sebab tulang belakang keluarga. Anak-anak lebih-lebih lagi. Nah, sanggup ganti, sanggup tepuh nyawa sendiri, ada untuk anak-anak. Baik. Suami Masyitah diberi kata dua, nak sembah Fir'aun ke nak sembah Allah? Kalau sembah Allah, dia rebuh hidup-hidup. Suami dia pilih sembah Allah, dicampur dalam air mendidih sehingga syahid. Masyitah tengok suami dia rebuh hidup-hidup, tak beranjak iman dia. Hebat iman dia. Yang kedua, anak dia yang pertama, anak yang kedua dalam buaya. Kalau anak pertama dan anak kedua buaya, takkan anak yang pertama umur 20 dah. Kalau jarak pun 5-6 tahun. Anak yang kecil diberi kata dua, nak sembah Fir'aun ke nak ikut jejak langkah bapa? Tiba-tiba anak ini pilih sembah Allah, direbuh hidup-hidup. Hebat dia didik anak ni, sanggup mati kerana Allah, kerana iman. Cukup menakjub. Nah, kemudian anak dalam buaya, dia ada anak yang baru lahir, merah lagi. Kata Fir'aun, kalau kamu tak nak sembah aku, rebuh anak kamu, campur dalam air mendidih. Allah nak suruh campur anak yang baru lahir dalam air mendidih. Di situlah iman Masyitah teruji, ibu-ibu.
Anak merah nak rebus hidup-hidup. Setengah kita tengok merah sikit kat pipi. Satu rumah kerja nyamuk, 7 keturunan nyamuk berdendam. Nak cerita sayangnya anak dah. Ni nak rebus hidup-hidup. Allah nak rebus hidup-hidup. Di situlah masyarakat betul-betul goyah hati. Nak campur tengok anak merah lagi. Kasihan, belah kasihan sayang yang teramat. Ketika itu datang nusrah minallah, berlaku karamah. Tiba-tiba anak yang merah ini berkata-kata, wahai ibu, kamu di pihak yang benar, jangan berundur wahai ibu. Terjun. Tiba-tiba anak merah ini bercakap. Dengan izin Allah Ta'ala berlaku karamah. Dengar sahaja anak ini bercakap, lalu dia peluk anak dia terjun, sehingga kedua-duanya masuk di lubang. Akhirnya keempat-empat mereka syahid. Lalu dikebumikan dalam satu liang lahat. Kesan daripada perjuangan mereka mempertahankan iman hingga ke hembusan nafas yang terakhir. Nabi bau harum semerbak. Mereka dah meninggal 1000 tahun. Nabi bau jasad mereka harum. Sehingga Nabi tanya Jibril, bawa apakah ini? Jawab Jibril, itulah bau Masyitah binti Fir'aun, pengasuh kepada anak bapa Fir'aun. Mudah-mudahan apa yang diperkatakan ini bermanfaat kepada kita semua. Anak saya dah banyak tak boleh tekak sakit sebenarnya. Sampai dah start malam lagi. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Belakang sana ada sikit madu macam biasa kita terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transport masalah. Main kereta.